Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran Bahasa Melayu Tahun 2. Murid-murid, pada hari ini kita akan belajar secara santai. Kita belajar dan juga bermain. Semua murid sudah tidak sabar? Baiklah, topik kita, Aku Bangga Berbahasa Melayu. Sekarang, mari kita mula. Sebelum itu, cikgu ingin terangkan standard kandungan 2.3 membaca dan mengapresiasi karya sastera dan bukan sastera. Standard pembelajaran 2.3.1 membaca, mengenal pasti dan menyatakan nilai daripada bahan bukan sastera dan bahan sastera. Bahan yang akan kita lihat hari ini ialah 3 Roman pantun. Sebelum cikgu pergi dengan lebih lanjut, cikgu harap murid-murid berjaya mencapai objektif pembelajaran kita pada hari ini iaitu murid-murid boleh menyatakan 3 nilai pantun yang dibaca dengan betul pada akhir pembelajaran nanti. Sekarang, kita nak belajar ke nak main terus? Belajar dulu. Sekarang, jom kita belajar topik kita pada hari ini dulu. Baiklah, murid-murid boleh rujuk pada buku teks jilid 2 halaman 3. Ada 4 rangkap pantun dalam dialog itu. Kita mulakan dengan rangkap yang pertama. Cikgu akan baca pantun ini mengikut intonasi. Cikgu harap murid-murid juga dapat membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Cikgu mula. Pohon senar, pohon bulasan, subur kepayang diperdu arah. Marilah guna bahasa kebangsaan, buktikan sayang akan negara. Murid-murid, berdasarkan pantun rangkap 1 ini, bagaimanakah hendak kita mencari nilai pantun? Tugas murid-murid hari ini ialah mencari nilai pantun. Bagaimana kita nak cari? Murid-murid perlu lihat pada rangkap pantun yang pertama ini, pada baris 1 dan baris kedua merupakan pembayang. Jadi, kita perlu fokus pada baris ketiga dan baris keempat kerana inilah maksud pantun. Jadi, berdasarkan baris ketiga dan keempat ini, marilah guna bahasa kebangsaan, buktikan sayang akan negara. Apakah nilai yang dapat murid-murid contohi? Okey, mari kita lihat. Nilai pantun yang pertama ialah bukti kita sayang akan negara jika kita menggunakan bahasa kebangsaan. Okey, cikgu harap murid-murid jelas dengan nilai pantun yang pertama kita. Sekarang, kita lihat pula rangkap pantun yang kedua. Jom kita lihat rangkap pantun yang kedua pula. Memukat ikan di sungai sekayu, berkongsi bekal makan di muara. Jangan rosakkan bahasa Melayu, barulah kekal tetap terpelihara. Baiklah murid-murid, seperti biasa, fokus kepada maksud pantun ini. Jadi apa nilai yang dapat kita contohi daripada maksud pantun ini? Jangan rosakkan bahasa Melayu, barulah kekal tetap terpelihara. Ya, bagus. Nilai pantun yang kedua ialah kita perlu menghargai bahasa Melayu. Bagaimana untuk menghargai bahasa Melayu ini? Dengan memelihara bahasa tersebut. Okey, di sini ialah B kecil, okey. Baiklah, mari kita lihat rangkap pantun yang ketiga pula. Cikgu baca. Kait mangga bergalah kayu, manis dirasa sama teruja. Saya bangga berbahasa Melayu setiap masa di mana-mana sahaja. Berdasarkan maksud pantun ini, saya bangga berbahasa Melayu setiap masa di mana-mana sahaja. Apakah nilai yang dapat kita ambil? Ya,
bangga apabila menggunakan bahasa Melayu dalam perbualan harian. Okey, selesai rangkap pantun yang ketiga. Sekarang kita lihat pula rangkap pantun yang terakhir, iaitu rangkap pantun yang keempat. Ikan puyuh, ikan gelama, enak dimakan bersama teman. Bahasa Melayu sudahlah lama, terus gunakan sepanjang zaman. Bahasa Melayu sudahlah lama, terus gunakan sepanjang zaman. Okay, baiklah, berdasarkan maksud rangkap pantun ini, apakah nilai yang dapat murid contohi? Ya, kita perlu menyayangi bahasa Melayu dengan menggunakannya selama-lamanya. Okey, sebagai contohlah, kita gunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan dalam harian kita, dalam kehidupan harian. Okey, sekarang kita akan lihat permainan. Saya nak main ni, dah tak sabar dah. Okey, cikgu harap murid-murid sudah jelas dengan silibus pembelajaran kita pada hari ini. Rangkap 1, rangkap 2, rangkap 3 dan rangkap 4. Sekarang cikgu nak uji. Cikgu nak uji kefahaman murid-murid pula. Mari kita lihat soalan yang pertama. Memukar ikan di sungai Sekayu, berkongsi bekal makan di muara. Jangan rosakkan bahasa Melayu, barulah kekal tetap terpelihara. Okey, berdasarkan pantun ini, apakah nilai pantun yang dapat kita ambil ataupun dapat kita contohi? Mempertingkatkan bahasa Melayu, menghargai bahasa Melayu, mantapkan bahasa Melayu ataupun ni pun menghargai bahasa Melayu tapi dengan pelihara. Kalau ini dengan menyanjungi bahasa tersebut, yang mana satu? Ya, jawapan dia ialah menghargai bahasa Melayu dengan memelihara bahasa tersebut. Ni, kata kunci dia dekat sini. Pelihara, jangan rosakkan. Okey. Mari kita. Okey, tanya. Ya, betul. Jawapan dia ialah kita perlulah menghargai bahasa Melayu dengan memeliharanya. Okey, sekarang mari kita lihat pula soalan yang seterusnya. Okey, meh kita tengok seterusnya. Okey, kait mangga bergalah kayu, manis dirasa sama teruja. Saya bangga berbahasa Melayu setiap masa di mana-mana sahaja. Jadi berdasarkan pantun ini, apakah nilai pantun yang dapat kita ambil? Okey, saya bangga berbahasa Melayu setiap masa di mana-mana sahaja. Okey, mari kita tengok pilihan jawapan. Yang pertama, bangga apabila menggunakan bahasa Melayu dalam perbualan harian. Dekat sini dia cakap, saya bangga bahasa Melayu dekat mana-mana sahaja. Okey, nombor 1 ni mungkin boleh jadi jawapan. Kita tengok pula pilihan jawapan yang kedua. Bangga apabila jumpa orang yang berbahasa Melayu. Yang ni automatik salah sebab dia tak ada bagi tahu pun dekat situ. Okey, yang ketiga, bangga kerana berketurunan orang Melayu, pun salah. Tak ada pun dalam maksud rangkap pantun ni. Okey, sekarang kita tengok. Bangga kerana mengangkat bahasa Melayu ke peringkat antarabangsa. Dekat sini tak ada bagi tahu pun dekat peringkat antarabangsa. Jadi, pilihan jawapan yang keempat salah. Jadi, jawapan yang betul 1. Ke masih rasa yang ni? Ke masih rasa yang ni? Okey, mari kita cubalah jawapan yang ni kan. Kalau murid-murid tidak pasti bangga apabila jumpa orang Melayu boleh berbahasa Melayu. Okey, kita cuba jawapan ni. Teng, jawapan dia salah. Salah. Oops, adakah anda ingin cuba lagi? Jom kita. Okey, mari kita cuba lagi sekali. Kait mangga bergalah kayu, manis dirasa sama teruja. Saya bangga berbahasa Melayu setiap masa di mana-mana sahaja. Okey, tadi kalau kita lihat pilihan jawapan, kita keliru antara nombor 1 dengan nombor 2 kan? Nombor 2 dah salah. Jadi jawapan dia ialah yang mana? Nombor 1. Mari kita cuba. Teng. Okey, terbaiklah. Betul. Jawapan dia ialah nombor 1 tu. Okey, mari kita lihat soalan seterusnya.
Ikan puyuh, ikan gelama, enak dimakan bersama teman. Bahasa Melayu sudahlah lama, terus gunakan sepanjang zaman. Okey, pada maksud rangkap pantun yang ketiga ini, apakah nilai yang dapat kita nyatakan? Bahasa Melayu sudahlah lama, terus gunakan sepanjang masa. Mari kita lihat pilihan jawapan. Yang pertama, gunakan bahasa Melayu untuk menunjuk dengan kaum lain. Betul ke? Salah, dia tak ada bagi tahu pun. Okey, yang kedua, bahasa Melayu sudah lapuk kerana terlalu lama. Betul ke? Kalau kat sini ada juga ni perkataan lama. Okey, kita tinggal dulu pilihan jawapan ni. Kita lihat yang seterusnya. Menyayangi bahasa Melayu dengan menggunakan bahasa Melayu selama-lamanya. Okey, yang ni boleh jadi jawapannya kerana kat sini cakap terus gunakan sepanjang zaman. Pilihan jawapan yang terakhir, bahasa Melayu ialah bahasa yang digunakan sejak dahulu. Pun boleh jadi juga. Sebab dekat sini cakap sudahlah lama. Jadi, apakah jawapan yang murid-murid rasa betul? Marilah kita cuba. Kita ambil bahasa Melayu sudah lapuk kerana terlalu lama. Okey, teng-teng. Salah. Anda ingin cuba lagi? Ya, mari kita cuba lagi sekali. Okey, tadi ni memang dah salah. Ni pun salah. Okey, yang tinggal dua ni. Okey, kita baca lagi sekali maksud rangkap pantun ni. Bahasa Melayu sudahlah lama, terus gunakan sepanjang zaman. Jadi dekat sini, kalau kita lihat, jawapan yang betul ialah menyayangi bahasa Melayu dengan menggunakan bahasa Melayu selama-lamanya. Kerana dia merangkumi, yang pertama dia beritahu bahasa Melayu dah lama, kemudian dia suruh gunakan selama-lamanya. Okey, yang ni kurang tepat. Okey, mari kita lihat betul atau tidak. Teng-teng. Betul. Tahniah murid-murid. Terbaiklah. Okey, dengan itu, cikgu rasa selesai topik kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid dapat praktiskan apa yang kita belajar ni dalam buku teks. Cikgu tinggalkan latihan pada murid-murid dalam buku aktiviti. Jangan lupa siapkan latihan sebagai aktiviti pengukuhan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Sehingga berjumpa lagi.